Huh. Pala, ya Allah. Seronoknya dia orang. Aku sedih weh, aku sedih. Aku sedih. Korang sedih tak? Kita bukan tak mampu nak buat macam ni. Kita mampu. Tapi yang tak mampu tu lah yang apa? Rimau ni kan. Tu. Oh, itu tak ada tu. Itu apa? Atau ibu tu nak buat benda tu. Nak tracking video ni. Editor GTA pun boleh tentu ke ni. Tapi diorang layak lah, betul. Diorang layak untuk meraihkan kemeriahan ni. Kau gila, ya Allah. Tengok mengapi. Ini sekansi berkalah ni. 8 kali dia menjuarai Liga Super. Kita 8 kali apa? 8 kali tukar import, 8 kali tukar coach. Nasib baik tak 8 kali tukar logo. Layan. Gila. Walau weh. Pelatar ingin mengucapkan jutaan tahniah kepada Johor Darul Takzim kerana berjaya menjuarai Liga Super buat kali ke-8, dan tahniah juga kepada Kedah Darul Aman FC kerana menduduki tangga yang kedua. Maka dengan ini JDT akan terus melayakkan diri ke perlawanan ke Liga ACL, maafkan saya, dan kepada Kedah untuk bermain AFC. Penang yang kata nak sangat menjuarai ataupun menduduki tempat kedua, Penang hanya dapat pergi ke AFC kalau di pentas Piala Malaysia nanti JDT ataupun Kedah Darul Aman yang menjuarai. Tapi kepada Penang FC jangan harap, sebab anda tu satu kumpulan dengan Seri Pahang FC. Nyata-nyata kau takkan lepas ke pusingan seterusnya. Nyata-nyata Seri Pahang FC akan menjulang Piala Malaysia. Dan pergi ke AFC. Sebab ramai sangat orang cakap Pahang tak apply AFC lah, apalah. Pahang akan buktikan. Tak ketinggalan, tahniah juga kepada pasukan Negeri Sembilan dan juga Sarawak United. Wah, daripada Liga Premier berjaya naik ke Liga Super. Kebangkitan yang ditunjukkan oleh Negeri Sembilan sangat baik. Sarawak United yang dah melabuhkan dengan satu jumlah yang besar untuk mendapatkan pemain-pemain yang mampu membawa Sarawak United ke pentas yang lebih gah, iaitu Liga Super. Kepada Perak FC dan juga UiTM, apakan daya, di saat anda orang kata meraihkan 100 tahun Perak FA atau Perak FC, anda terpaksa jatuh ke Liga Kumbahan. Oops, kenapa Kumbahan? Kejap lagi kita cakap. Dan kepada UiTM, sorry untuk UiTM, okay? Jangan kerana kemenangan dengan Seri Pahang baru hari itu 1-0 anda meraihkan seperti anda dah menjuarai Liga Super. Tidak, anda terpaksa extend 1 tahun carry paper. Jadinya untuk tahun hadapan 2022, tim untuk Liga Premier akan jadi 10 pasukan je, sebab tak ada yang naik ke atas. Sebab M3 tak ada perlawanan dan 2 dah naik ke atas. Yang Liga Super kekal. Bagaimana cerita ni? Jadinya persaingan di Liga Premier tu macam dah tak ada mana. Nak kita ada pula tim-tim feeder club. Selangor FC 2, Perak FC 2. Perak FC 2 dah tak boleh lah main Liga Premier. Dia kena main Liga M3 lah, sebab Perak dah jatuh ke Liga Premier. Lagi kesian. Apa masa depan kelab-kelab feeder ni? Kalau kita perhatikan, kegunaan feeder club ni adalah untuk membantu skuad utama. Contohlah, kalau skuad utama ni ada yang injured, ada yang tak perform, jadi dia boleh twist macam tu je. Yalah, bagi pasukan yang mampu untuk membayarnya, alhamdulillah lah. Tetapi bagaimana dengan bakat-bakat mereka? Sedangkan di Piala Malaysia pun tak boleh nak main. Nasib baik ada Challenge Cup. Tapi itu pendapat Paletau lah. Cuma Paletau nak dapatkan lagi kepastian ataupun pendapat daripada orang-orang yang lebih arif dalam dunia bola sepak Malaysia ni, kita nak telefon wakil daripada PFAM, setiausaha dia, iaitu Razman Roslan. Kita try tu. Hello? Assalamualaikum. Salam. Man. Ya. Bayu Paletau.
Sebab Kita. tadi tengok story awak. Oh, tahniah Man. Murah rezeki awak. InsyaAllah. Man, nak Ya. tanya sikit lah Man. Kita dalam pada tahun sekarang ni, Man sebagai pemain bola sepak yang dah senior, so apa pandangan Man kepada nasib-nasib pemain-pemain yang muda-muda ni? Bagi saya sangat kesian lah kepada budak-budak ataupun bakat-bakat muda ni, sebab kita tak nampak dia orang untuk 2 tahun ni kan. Ya, betul. Saya harap pertama sekali pandemik COVID-19 ni cepat berakhir supaya kita boleh hidup macam biasa dan FAM boleh anjurkan liga untuk Piala Milo, Piala Semua Belia, lah. Piala Presiden, M3. Seperti sedia dan kala semua balik lah sekali. kan. Ya, betul. Man, Ya. baru-baru ni saya ada perhatikan Man ada dalam satu event dalam Tweet Bola Pahang. Ya. Dalam event tu, Man dah cakap Man nak balik Pahang Ya. Ui, biar betul Man. Saya tak ada balik Pahang. Saya ada kerja lain dekat sana. Yes. Tapi saya percaya Man, awak tak boleh tinggal bola sepak Man. Saya percaya awak balik tu dengan 1001 misi dan misi Man. Tak ada kena mengena dengan bola sepak. Betul saya cakap. Tak ada. Tapi Man, apa komen Man dengan event hari tu? Bagi saya satu event yang baik sebenarnya untuk fan, untuk pemain ataupun tim 2014 itu sendiri, untuk kita sama-sama mengimbau kembali kenangan yang lepas lah. Ya. So kalau boleh lepas ni saya harap banyak lagi event-event yang kita buat dan untuk merapatkan pemain dan juga penyokong sebenarnya. Man, perlu tak kita ni untuk mengimbau balik kenangan lama tu? Sebenarnya tak salah untuk kita memperbaiki apa yang ada sekarang ni untuk lebih baik. Yeah. Tak salah. Betul. Benda yang baik kita boleh ikut sebenarnya. Apa kejayaan kita mesti ada something yang menyebabkan kita berjaya masa tu. Kita kena ikut. Okay Man, last question. Baru-baru ni viral Dola Saleh dikaitkan dengan head coach Melaka United. Dikatakannya saya jadi panik tau. Saya jadi panik. Ramai sangat menanya. Saya dia bukan nak tanya malam ni, just orang kata mai punya pandangan Dengan ayat yang diberikan di dalam petikan tersebut mengatakan Dola Saleh, pemilihan Dola Saleh adalah kerana prestasi yang baik sepanjang 2021 Okey, komen Man. Sebenarnya saya tak dengar pun berita tu pun. Oh, tak viral lagi lah. Saya tak tahu. Saya media sosial saya kurang setup saat ni. Ya, betul-betul sebab saya tengok media sosial awak dengan family je. Saya banyak family je, tak ada lain tak ada. Ya, betul tu. So, saya tak ambil pot, saya tak tahu. Itu bukan kerja saya lah sebenarnya. Ada rezeki dia, dia tak boleh cakap apa. Tapi Melaka, saya tak tahu, Melaka tolong Pahang tau itu. Yes, saya nak keluar. Akhirnya Razman Roslan mengeluarkan kata itu. Saya nak korek bab tu je. Okey Man, terima kasih banyak. Semoga Man dimurahkan rezeki dengan aktiviti Man yang saya tengok. Baik. Salam family semua. InsyaAllah. Baik. Pastinya korang kenal siapa yang aku telefon, Razman Roslan. Baru-baru ni Tweet Bola Pahang ada mengadakan satu aktiviti dalam Twitter, panggil balik reunion Pahang FA 2014. Masa tu ada Damien Stewart, ni semua ni. Dan pada tahun dapat mengimbau, terbang kembali ke zaman 2014. Zaman penuh kegemilangan. Walaupun kita ada menang, ada kalah, ada seri, biasa, adat bola sepak. Tapi kalau kita bercakap tentang 2014, ramai yang mengatakan, buat apa kita nak pandang ke belakang? Buat apa kita nak mengimbau lagi benda-benda yang dah lepas? Yang perlu kita hadapi adalah hari ini. Yes, that's true. That's why I call Razman Roslan. Kita nak tanyakan sendiri pada empunya badan, perlu ke kita mengimbau kembali kenangan yang dahulu? Dan itulah jawapan yang diberikan oleh kita punya Kapten RR13. Dan yang paling menarik itulah yang sebenarnya saya nak cungkir dua perkara. Dia nak balik Pahang dengan dia bantu Pahang 2021. Apapun, tahniah kepada Tweet Bola Pahang kerana berjaya mengadakan aktiviti yang sangat baik kepada semua penyokong. Tahniah. Dan insyaAllah akan pada tahun sampaikan hasrat baik anda semua kepada pihak official untuk kita adakan aktiviti yang lebih menarik di masa-masa yang akan datang. Bagaimana pula dengan Piala Presiden, Piala Belia? Lagi kesian Piala Belia. Awal-awal dah tak boleh main, dah tak boleh beraksi. 20 tak boleh beraksi, 21 pun tak boleh beraksi. Lepas tu
Piala Presiden pula. Dia bagi anjakkan umur kepada 22 tahun, konon dapat main, tak dapat juga main dengan alasan yang kepala tahu rasa tak munasabah lah alasan yang diberikan oleh FAM. Lepas tu, futsal pula tak boleh main. Ya Allah, kau tahu tak? M3 pun tak boleh main. Challenge Cup pun tak boleh main. Dah tu apa yang menariknya Liga Malaysia sekarang? Aduh, FAM. Baru-baru ni, TMJ pun ada petik. Sebab ada pasukan yang tak nak main. Sebab apa? Nak jimat duit. Come on lah. Korang kutuk-kutuk Seri Pahang FC kan? Kau tahu tak? Skuad Presiden Seri Pahang FC dah bersedia daripada tahun lepas lagi. Siap sponsor dah masuk dah. Botra. Siap. Sebut pula nama Botra. Tak, bukan Stallion. Sekarang nak ceritakan, dia dah training daripada awal. Dah ada coach yang berkaliber. Dah ada base camp untuk bersedia berhadapan dengan kejohanan Liga Piala Presiden. Tapi apa yang kau buat? Kau batalkan. Kau tunggu kejap. Aku nak telefon seorang. Hello, Assalamualaikum. Salam. Tuan. Ya, bos. Ni pada tahu telefon ni. Tuan. Baru-baru ni lah kan. Baru-baru ni TMJ ada buat segmen dengan Astro kan. Dia ada cakap pasal dia kata bukan salah FAM juga yang nak batalkan Piala Presiden kan. Tapi ada pasukan-pasukan yang tak nak main Piala Presiden tu, kononnya nak jimat duit. Betul ke kan? Okey, itu saya tak pastilah. Tapi kalau daripada kita memang bersedia. Sebab macam di peringkat Pahang, kita dah lakukan persiapan yang sebaik mungkin lah. Daripada awal tahun, baik dari segi welfare of the players, dari segi training of the players, kita dah buat yang terbaik. Looking forward untuk tournament tu diteruskan lah. Tapi seperti mana perkeliling yang dikeluarkan oleh FAM, kita akur lah. Apakan daya sebab benda tu di luar bidang kuasa kita. Tapi bos, pada tahun dimaklumkan, bos sendiri sebagai pengurus Seri Pahang FC Piala Presiden ada fight benda ni. Ya, memang kalau boleh kita nak diteruskan sebab untuk kelangsungan karier player memang perlukan platform kejohanan yang kompetitif macam tu. Kita sebagai penggiat bola sepak ni, bila kita buat sesuatu tu kita buat betul-betul lah. Dan kita buat pun memang untuk pembangunan player-player. Kalau kita cakap tentang bawah 19 dengan Piala Presiden lah. Ya. Jarang lah tuan. Selama saya mengenali Seri Pahang FC ni ataupun Pahang FA ni, jarang ada ayat-ayat berbau politik macam ni. Tapi politik bola sepak. Politik bola sepak lah, politik bola sepak. Bukan politik bola sepak, kita cakap tentang kelangsungan. Terbaik. Kita dah hilang 2 tahun. 2 tahun kita hilang. So dia akan ada efek dari segi penajaan, akan efek dari segi growth player to everything. So bagi saya pembatalan ni dia memang ada kesan langsung lah kepada pemain dan juga arena bola sepak kita lah. Betul tu. Jadi tahniah kepada tuan kerana berjaya untuk membangunkan pembangunan akaumbi untuk pasukan Seri Pahang. Satu perbaharuan yang baik tuan. Kepala tahu ini bukannya kerja it is not a one man show. Bila kita cakap tentang pembangunan bola sepak ni, dia melibatkan pelbagai pihak, bukan kerja seorang. Ini a team. Baik tuan. Terima kasih banyak-banyak. Terbaik. Okey. Semoga semua pendengar-pendengar akan berpuas hati. Itu bergantung pada persepsi masing-masing. Tapi kita cuma menyatakan kebenaran tuan. Terbaik. Terima kasih. Baik. Okey, Assalamualaikum. Salam. Seri Pahang FC salah satu pasukan yang fight untuk meneruskan Piala Presiden kerana persediaan awal yang telah diorang siapkan. Luar biasa ni Seri Pahang FC ni. Selalunya kalau Presiden belia ni pandang pun tidak maknanya manajemen baru ni bagus lah. Tengok cara cakap tadi pun bagus juga. Tak ada pun unsur-unsur politik kan cara cakap. Ada banyak nak cerita pasal kat korang, pasal satu jenama ni kat korang. Terutamanya geng-geng Pahang ni. Tak boleh belah. Tapi kita dengar side team je. Kita dengar apa side daripada Stallion sendiri kan. Apa kata? Sebelum aku cerita kat korang, kita telefon dulu bos Stallion. Namanya Mat. Kepala tahu bukan tak nak pakat dulu atau pakat saya nak telefon dulu. Tak nak. Kalau buat macam tu, nanti dia orang jawab dah bersedia. Ni kita nak segah. Segah panggil Terjah. Kambing tak angkat. Tadi tengok berlutik. Sebab pada tahu bagi salam dulu. Dia berlutik. Hello. Aduh. Dia dah angkat. Lepas tu dah boleh bunyi balik. Seri.
Welcome to TuneTalk voicemail recording. Wah, wah, Your wah, wah, call has wah. been forwarded to an automated voice message system. Kau reject ataupun dia reject ni kalau macam tu kan. Aduh, 3 kali call. Dah maaf lah kawan. 3 kali dah call. Tak dapat nak call dia. Tak apa. Nasib kau. Tapi apa yang aku nak cerita sekarang ni, Stallion 2 tahun aku percaya board director Sri Pahang FC akan pancung dan tamatkan kontrak dengan Stallion untuk season depan. Aku percaya. Sebab apa? Kau bayangkan, boleh dia cakap bila kita nak minta jersey untuk pemain presiden yang naik atas, kan kita hari tu kan ramai player injured. Lawan JDT tu kan ramai player muda. Yang baru ni pun ramai player muda. Jadi kita naklah jersey tu untuk player ni. Dia boleh jawab apa? Tak. Untuk presiden memang kita bekalkan 1 set je. Diorang pun bukan main pun. Kepala otak dia. Dia boleh keluar ayat macam tu. Oi, tak boleh terima weh, tak boleh terima. Lepas tu baru-baru ni, Sri Pahang FC menentang UiTM pakai tag jersey. Terpaksa Sri Pahang FC beli lagi baju lain, set lain untuk gantikan lawan JDT. Sebab lawan JDT tu habis dah, dia orang let go jersey tu kepada player-player JDT untuk dapatkan jersey JDT. Tak apalah kan nak cerita tu. Tapi nak cerita kan, dia hantar jersey je, seluar dia tak hantar. Cuba tengok kalau kita dapat tengok tak. Masa tu pada tahun tak dapat lah nak capture gambar Nik Suirat. Seluar dia dah lusuh gila. Baju lawa lagi. Aduh, macam ni ke cara sponsorship? Kalau nak ceritakan pasal buruk orang banyak lah Stallion ni. Banyak hal lah dia buat ni. Banyak sangat hal. Belum cerita hal yang dia maki Sri Pahang. Video ni nampak? Kau sebagai sponsorship utama, masa Pahang lawan kau boleh maki. Come on lah. Memanglah Pahang tu dah teruk, tapi kau tak perlu dah nak maki terang-terang macam ni. Kau sponsor utama kot. Kepada orang kat luar sana tu, minta maaf lah pada tahu kata dalam kegagalan Pahang, Stallion ni lagi gagal. Lagi dia gagal. Aduh, Stallion. 2021 Liga Super dah sampai ke penghujung dah. Habis dah. Kita nak kejar Piala Malaysia pula. Cuma Pak Letau sebenarnya kadang-kadang sedih bila baca komen-komen di laman sosial ataupun laman sosial official Sri Pahang FC. Kalau boleh Pak Letau tak nak baca, tapi tergerak juga hatinya untuk membaca. Sebenarnya apa yang penyokong inginkan sebenarnya? Penyokong inginkan perubahan. Nak lagi macam yang Pak Letau cakap tadi. Tim Bola Pahang dah reunionkan pemain-pemain 2014. Untuk pengetahuan korang semua, PBMP dan Sri Pahang FC adalah dua organisasi yang berbeza. Tak sama. PBMP, Sri Pahang FC, Sri Pahang FC. Dan untuk pengetahuan korang juga, bawah Sri Pahang FC ni Liga Super, Piala Presiden, Piala Belia dan staf-staf Sri Pahang FC yang diketuai oleh Board Director dan CEO untuk Sri Pahang FC. Aku bukan nak puji Sri Pahang FC melambung-lambung, tapi aku just nak bagi tahu kat korang bahawasanya geng-geng Board Director yang 5 orang ni, yang 2 orang ni kita selalu nampak, 3 orang ni belakang tabir. Tetapi untuk 2021 kali ini, diorang dah mula mengorak langkah daripada awal tahun sehingga ke hari ini. Cerita Sri Pahang ni, kata nak menceritakan mereka dah mula buat kerja. Bukanlah nak cakap yang dulu tu tak bagus, tapi kita ke arah perubahan, ke arah kebaikan. Geng Board Director turun padang kot untuk Piala Presiden. Dia turun padang menyaksikan, meneliti, mendengar setiap permasalahan dan kejayaannya untuk tahun 2021 ni. Daripada awal season, gaji dia orang tak pernah tertunggak. Pergi bank cucuk. Itu satu benda yang baik dah. Pahang tak pernah ada masalah gaji. Ini menceritakan keuangan Sri Pahang FC kukuh sebab Board Director dah buat kerja tanpa menggunakan duit owner. Dan apa yang menarik lagi, ini memang menarik, semuanya dah settle. Tunggu lampu hijau sahaja. Bila lampu hijau tu menyala terang menerang, tak payah ceritalah. Selebihnya biar official Sri Pahang FC yang akan ceritakan. Kadang-kadang bukan dia orang tak nak cerita, ada kata pantang larangnya yang perlu mereka hadapi. By the way, korang boleh komen, korang boleh maki, korang boleh komen apa sahaja yang sebab itu hak korang sebagai seorang penyokong. Berbual pengurusan. Ayat yang paling famous lah.
paling famous dekat komen, bubar pengurusan. Member baru berapa bulan nak bubar. Maka berakhirlah kisah-kisah untuk minggu ini. Sebelum tu Palatar nak minta maaf lah mewakili Lima Tahun, mewakili Digital Bond TV. Sebab lama tak ke udara. Kerana Digital Bond tengah sibuk untuk menyiapkan dan menyelesaikan tugasan bersama dengan Astro. Dan di kesempatan ini, Palatar nak ajak korang supaya menonton Kasa Liburan daripada Astronaura pada hari Rabu jam 9 malam. Bercerita tentang tempat percutian, grade A. Okay. Lepas tu kita ada pusaka kita, maruah kita, TV Al-Hijrah, hari Rabu jam 9 malam. Tengok. Pusaka kita, maruah kita. Tak rancangan apa tu? Korang kena tengok lah. Jam 9 malam di TV Al-Hijrah. Dan akan datang Atlantis, Berdamai dengan Alam. Kan ditayangkan tak lama lagi. Jadinya 3 rancangan ni perlu disiapkan dalam jangka masa yang kami tak dapat ke udara itu. Editor pun dah tak muka macam editor dah. Lama dah tak balik kampung semua kan. Tapi alhamdulillah dah beberapa episod dah ke udara. So please support. Walaupun sebab walaupun itu Astro punya, okay, tetapi hasil kerjanya adalah hasil kerja daripada Digital Bond TV. Kepada anda yang tak tahu, Palatar dah bagi tahu. Kepada anda yang tak tahu, Palatar tak tahu, sama-sama kita buat Palatar. Jangan lupa untuk like, share dan komen, subscribe Digital Bond TV. Jumpa lagi di lain masa. Doakan COVID-19 ini akan reda supaya semua aktiviti akan dapat dijalankan dan kita dapat hidup di dalam kehidupan yang lebih aman sentosa. Jumpa lagi.